rabbil alamin. Assalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 26, bagi atas sekali. Itu kitab lain, tak apa, bukan kitab lain. Al-Misbahul Munir, muka surat 26, bagi atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dalil atas ada sifat sama. Macam mana lah? Sifat sama. Sifat pendengar payah jadinya. Dan dalil atas ada sifat sama. Sebab kita ni sifat yang wajib bagi Allah ni sebut kot bahasa Arab belaka. Sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu, sifat hayah, sifat sama, sifat basar, sifat kalam. Gitu ada? Kan ada? Sifat dengar, sifat lihat, sifat kata tak ada. Sifat sama, sifat basar, sifat kalam. Jadi sifat kekalkan dengan bahasa Arab itu lebih mudah. Dan dalil atas ada sifat sama. Dia tu Allah, tidak tuli itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Dalil akli. Bagi sifat yang ke-11, sifat sabab. Didatangkan dengan dalil akal. Dalil bagi dua. Dalil atas ada sifat sama. Satu. Dalil ia Allah tidak tuli. Jangan lupalah. Sebab kita pegang dua di sini. Yang pertama, hukum bagi sifat yang wajib. Dan juga hukum bagi sifat yang mustahil. Sifat yang wajib, sifat sama. Sifat yang mustahil, sifat tuli. Jadi, kita pegang satunya ada sifat sama di zat Allah. Satunya kita pegang Allah tidak tuli. Itu pegang hukum. Kan kita kan aqaidul iman yang 50. Di dalam 50 tu pegangan kita 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Dan juga 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. Aqaidul iman yang 50 pegangan kita tu termasuk kita pegang akan sifat yang mustahil. Kita pegang akan sifat yang mustahil bagi Allah 20, akan sifat mustahil bagi Rasul 4. Pegang apa? Sifat mustahil ni tertuduk sama sekali. Pegang hukum dia. Bila akal memutuskan bahawa sifat tuli ni mustahil. Mustahil pada akal dia panggil. Akal memutuskan bahawa tuli tertuduk sama sekali ada di zat Allah. Itu mustahil pada akal. Bila akal memutuskan mustahil tu tuli tu sifat mustahil, akal tak terima sama sekali, tidak tasawur, tidak terupa pada akal, tidak tergambar pada akal di zat Allah di sifat tuli. Kita pun pegang di akidah Allah Ta'ala tentu tidak tuli. Sebab tuli ni sifat mustahil pada akal. Tak tasawur, tidak terupa, tidak tergambar pada akal di zat Allah di sifat tuli ni.
Bila akal memutuskan tulis sifat mustahil, kita pun pegang hukum dia. Kita pegang tentu Allah tidak tuli. Itu Aqaidul Imam yang 50. Ada ni. Macam kita bicara sifat mustahil bagi Rasul lah. Kazib, dusta. Akal boleh terima ke utusan Allah dusta? Kalau utusan Allah dusta, yang mengutus tu dusta lah. Ada ni. Rasul ni Allah yang utus. Kalau Rasul yang utusan Allah ni dusta, berarti yang mengutus tu salah. Oh, mustahil sama sekali. Allah yang salah utuh. Jadi apabila Allah utus seorang Rasul, tiba-tiba dusta, akal tak terima sama sekali. Mustahil pada akal, tak tasawur, tak terupa, tak tergambar, tak logik pada akal. Seorang Rasul utusan Allah bersifat-sifat kazib, dusta. Kita pun pegang dia akidah Rasul tidak dusta. Ni pegang hukum bagi sifat yang mustahil dipanggil istihalatul mustahil. Dipanggil istihalatul mustahil. Tuli mustahil, kazib dusta mustahil. Istihalah ni tidak tuli. Istihalah ni tidak dusta Rasul. Istihalah. Kita kadang-kadang duk muluk Aqaidul Imam yang 50. Orang tekan kita balik. Mana 50? Sifat wajib bagi Allah dan Rasul, sifat mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat harus bagi Allah dan Rasul. Sifat mustahil pun kamu pegang juga. Dah. Pegang tak kan? Aqaidul Imam yang 50. Termasuk sifat mustahil. Kamu pegang sifat mustahil. Oh, kapung pun dah kalau tak pegang sifat mustahil, nak mari 50 mana? Tolak 20 sifat yang mustahil bagi Allah, tolak 4 sifat mustahil bagi Rasul. Nak cari 50 macam mana? Kena pegang mustahil lah. Hak mustahil kamu pegang. Pegang lah. Kafir kamu, dia kata. Ni pernah ni berlaku gitu. Diuji orang kapung, Aqaidul Imam pun kamu pegang. Mustahil, pegang lah. Tuli mustahil. Kalau pegang Allah tuli, tak kafir apa lagi? Kazib, dusta mustahil bagi Rasul. Kalau pegang Rasul kazib, memanglah kafir. Kamu pegang sebab mustahil kafir. Tak pengong orang kampung. Tak jawab orang kampung. Dia kata pegang sifat mustahil. Aqaidul Iman yang 50. Aqaidul Iman, simpulan iman, akidah, pegangan. 50 tu kita berpegang. Termasuk 50 tu sifat mustahil. Kita berpegang sifat mustahil. Sifat tuli kita berpegang. Allah bersifat tuli. Tak kafir apa lagi? Pengong orang kampung. Nak jawab gua ni. Dia tak pandai nak cerita. Dia pegang Allah tidak tuli. Hak tu hak duk pegangnya. Mana apa tu? Pegang istihalatul mustahil. Tapi orang kapun sebut pegang sifat mustahil. Pegang hukum dia istihalah tu. Takkanlah. Pegang Allah ada, pegang Allah tiada. Pegang Allah sedia, pegang Allah baharu. Pegang Allah kekal, pegang Allah binasa. Mereng gitu. Pegang Allah bersifat-sifat sama, sifat wajib. Pegang Allah bersifat-sifat tuli, pegang sifat mustahil. Tak mereng apa lagi tu berlawanan. Dia kata pegang sifat mustahil. Ada ni. Tak pandai nak cerita, tapi dia pegangan. Tak ada pegang sifat mustahil, pegang hukum dia. Tapi apabila tekan orang kapung, dia kata pegang Aqaidul Imam yang 50, termasuk sifat mustahil. Bila orang tekan balik, sifat mustahil pegang. Siap. Mana apa tu pegang hukum dia. Istihalatul mustahil. Kita pegang dua ni. Di zat Allah ada sifat sama, Allah tidak tuli. Ini dua pegangan ni. Baru nak pergi pada dalil. Yang pertama, dalil atas ada sifat sama. Ni. Dia panggil wujubul wajib. Dia pegang hukum dia. Ada di zat Allah, tentu di zat Allah ada sifat sama.
Satu. Yang kedua, dia tu Allah lah. Dia tidak tuli. Dua pegangan. Satunya pegang di zat Allah ada sifat sama. Yang kedua berpegang Allah tidak tuli. Dua pegangan. Dalil. Ni dalil. Dalil bagi dua pegangan. Dalil bagi berpegang sifat yang wajib bagi Allah. Dalil berpegang akan hukum sifat mustahil bagi Allah. Mana dalil ni bagi dua pegangan. Jadi dalil yang sama. Dalil yang sama. Pada ni sebab itulah pembicaraan ulama. Pembicaraan satu-satu sifat ni kewajipan syaraknya 4 ataupun 3. Kewajipan syarak bagi satu-satu sifat. Sifat sama. Sifat sidik contohnya. Satu-satu sifat ni keluar 4 wajib syarak ataupun 3 wajib syarak. Wajib syarak ni undang-undang agama. Wajib syarak ni wajib syarak pegangan. Semayang wajib syarak opekah. Ikhlas wajib syarak hati. Wajib syarak belaka dah tu. Hak ni wajib syarak pegangan. Hak ni hak paling besar. Jadi satu sifat yang wajib bagi Allah sifat sama. Ada 4 wajib syarak ataupun 3. 4 macam mana? Satu wajib syarak kepada kita undang-undang agama. Syarak syariah tu undang-undang agama. Satu wajib syarak berpegang di akidah di zat Allah ada sifat sama. Pada ni satu. Yang kedua, kita berpegang di akidah di zat Allah ada sifat sama berdalilkan. Ni dalil ada makhluk ini. 2. Yang tiganya, kita berpegang di akidah Allah tidak tuli. Itu wajib syarak yang ketiga. Yang keempatnya, dalil kita berpegang Allah tidak tuli. Ini 4 wajib syarak. Tapi satu pandang ada 3 je. 3 je. Yang pertama, berpegang di zat Allah ada sifat sama. Yang kedua, berpegang Allah tidak tuli. Yang ketiga, dalil bagi di zat Allah ada sifat sama serta dalil yang sama Allah tidak tuli. Dia 3 je wajib pada syarak. Itu je lah beza dia. Tapi ni dalil yang sama bagi 2 pegangan. Ada di zat Allah sifat sama. Satu, Allah tidak tuli. 1. 2 pegangan. Tapi dalil yang sama. Lepas tu jadi timbul 3. Kalau kata 4 wajib syarak, dalil yang sama juga. Tapi dia kira dalil yang sama. Tapi tu dalil berpegang ada sifat sama. Hak ni dalil walaupun sama, tapi dalil bagi berpegang Allah tidak tuli. Jadi 4 wajib syarak. Jadi 2 pandangan di situ. Ialah kita fikir dan tilik pada makhluk ini. Dia kalau dalam kitab Faridatul Faraid, dah silap lah. Faridatul Faraid. Dan kitab Faridatul Faraid, dalil sama dan basar wa huwas samiul dalil bagi sifat sama. Dalil bagi sifat sama dan basar wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir. Itulah kitab Faridatul Faraid. Dia begini. Dan kitab Faridatul Faraid dan kebanyakan kitab yang lain hanya didatangkan dalil akal saja. Dalil akli. Dalil ni kita fahamlah. Tandaan, pengecaman, tiap-tiap pegangan kita ada dalil sendiri. Tidak boleh turut orang dalam bab pegangan. Turut orang dipanggil taklid. Orangnya dipanggil muqallid. Orang yang berpegang kejap. Tapi turut orang dipanggil muqallid khilaf ulama. Satu pandangan imam dia sah tapi berdosa. Itu pandangan muktamad. Satu pandangan imamnya tidak sah, kafir lagi dianya. Walaupun dia berpegang betul, tapi tidak ada dalil sendiri. Sebalik itu turut orang semata-mata. Kenapa kamu berpegang Allah bersifat dengan sifat sama? Orang duk kata belaka. Dalil akal mana? Tak tahu. Dalil Quran mana? Tak tahu. Kenapa kamu berpegang Rasul benar? Orang kata belaka. Dalil akal mana? Rasa benar. Dalil ayat Quran mana? Rasa benar.
Dalil akal pun tak ada. Dalil Quran pun tak ada. Tapi berpegang tak? Rasa benar. Berpegang. Rasa benar. Rasa tak dusta. Dalil. Mana dalil? Dalil akal satu. Dalil akal sekurang-kurang. Ataupun dalil nakli, dalil ayat Al-Quran. Tak ada dalil. Tak ada dalil kok. Pada muktamad iman disah tapi berdosa. Berdosa kan tidak berdalil. Berdosa kerana tidak melengkapi wajib syarak pada pegangan. Setengah ulama kata tak, walaupun kamu berpegang betul, rasa benar tapi tidak berdalil, iman kamu tidak sah. Kekal kafir laginya, kekal neraka selama-lamanya. Berat tu. Kita dalil sifat Allah ni rasa ringan sikit. Lepas. Tapi dalil, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dalil sifat Rasul ni kadang-kadang. Dalil wujud kidam baka, ada alam, ada makhluk ini. Dalil kudrah iradah ilmu, ada alam, ada makhluk ini. Dalil sidik, amanah, tabligh, fatanah, ada alam, ada makhluk ini. Dalil Rasul benar, ada makhluk ini. Rasul buat makhluk ke? Dalil Rasul benar. Dalil Rasul amanah. Dalil Rasul tabligh. Dalil Rasul fatanah. Apa dalil? Kita cek diri lah. Ada dalil ke tak? Kadang-kadang sini tak lulu. Sifat Rasul tak lulu buat dalil. Tak ada dalil khilaf ulama tu. Imam sah ataupun tidak. Ni berat. Ada ni. Ni benda bab pegangan ni. Jadi dalam kitab Faridah tu dia bagi dalil ayat Quran. Hak lain dalil akal belaka. Wujud kena bakar ada makhluk. Mudah je dalil qudrah iradah ilmu ada makhluk. Tapi dalil bagi samak dan basar, satu lagi dalil bagi sifat kalam, didatangkan ayat Al-Quran. Didatangkan dengan ayat Al-Quran. Kenapa? Dah. Daripada sifat wujud sampai ke sifat hayat, dalil akal. Sama basar kalam, dalil ayat Al-Quran. Kenapa? Dia yang pertama nak ceritanya, dalil ada dua. Dalil akal satu, dalil ayat Al-Quran satu. Hikmah yang keduanya, kerana dalil akal ni sepitah lalu tak nampak. Pitah lalu tak nampak. Apakah dalil Allah bersifat sama? Ni ada makhluk ini. Itu dalil Allah bersifat sama. Mana? Allah buat makhluk dengan sifat sama ke? Allah makhluk dengan kudrah. Tak ada sifat sama, Allah tak menjadikan makhluk. Tengok orang. Orang yang pekak tak boleh buat kerja. Orang pekak tak boleh buat kerja. Orang buta tu boleh kerja jugalah. Kerja-kerja dia lah. Orang yang bisu tak boleh buat kerja. Jadi kalau Allah tidak bersifat-sifat sama, maka tak ada makhluk ini. Apa kaitan sama dengan langit bumi? Kalau tak ada sifat kudrah, tak ada sifat iradah, tak ada sifat ilmu, tak ada sifat hayat, tak ada makhluk. Tu nampaklah. Ni samak basar kalam ni. Kalau tak ada sifat samak basar kalam, tak ada lah makhluk. Apa kaitan samak basar kalam dengan Allah buat makhluk? Tu nak ceritanya, dalil tu sepitah lalu dia kadang-kadang tak nampak. Lepas tu didatangkan dalil Al-Quran dan kitab Faridah. Dalil samak basar wa was-sami'ul basir, dalil kalam wa kallamallahu Musa taklima. Dia dalam Al-Quran. Hak lain semua dalil akal belaka. Sidik, amanah, tabligh, fatanah pun dalil akal. Yang kitab Faridah. Tu sepitah lalu. Ni nanti. Ni ada makhluk ni pun boleh pakai juga. Boleh pakai kat mana? Tak ada orang tuli boleh kerja. Orang tuli ni ada Tuhan yang mengembalakan dia.
Ada Tuhan yang jaga dia. Orang pekok, orang bisu. Pelik apa boleh buat kerjanya? Tuhan ada. Tapi kalau Tuhan pekok, ada ni. Pekok sifat kekurangan. Di zat Allah ada sifat kekurangan. Tuhan yang ada sifat kekurangan ni nak buat langit bumi. Nak buat langit bumi macam mana? Kurang di zat sendiri pun tak boleh nak baiki. Mana nampak juga tu. Boleh pakai. Dari akal ada langit bumi boleh pakai. Walaupun sepitah lalu tu seperti nampak macam tak nampak. Tak faham. Pak Bani tadilah manusia pekok boleh buat kerja, bisu boleh buat kerja, dah ada banding gitu. Manusia ada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ni bersifat-sifat kekurangan. Kalau kekurangan di zat Allah pun tak boleh nak buat, tak boleh nak selesai, nak buat makhluk. Bila Allah buat makhluk ni berarti di zat Tuhan tak ada sifat kekurangan, umpama sifat tuli. Boleh pakai juga. Tapi dalam kitab pada didatangkan dengan ayat Al-Quran. Wa was-sami'ul basir. Dia samak basar ni, dia punya huraian dia hampir sama. Samak basar ni huraian dia hampir sama. Jadi setengah-setengah kitab Baqarah ke kitab mana, samak dan basar diletak sekali. Sifat yang ke-10 hayah, selesai, habis. Sifat yang ke-11 dan 12 samak dan basar. Dia gegu. Sifat yang ke-13 kalam, buat asing. Wujud sampai ke hayah satu. Kalam sampai ke kaum mutakaliman satu. Tiba-tiba samak dan basar dia rekeh, dia gegu. Dan sifat yang ke-11 dan yang ke-12 samak dan basar. Ada kitab yang buat sekali sebab huraian dia sama je. Huraian dia sama. Samak dan basar huraian dia sama. Sama-sama mendengar dan melihat akan benda yang ada. Ta'alluq pun sama juga. 3. Tanjih qadim, tanjih hadis, suluhi qadim. Ta'alluq pun sama. Dalil pun sama juga. Dalil akal sama, ada makhluk ini. Dalil ayat Al-Quran wa huwas samiul basir. Di bawah tu innallaha sami'un basir. Sama je dalil yang sama. Lepas tu dihura dengan huraian yang sama. Takluk sama-sama inkishaf. Nyata bagi orang dengan sifat sama, nyata bagi Allah dengan sifat basar. Itu dah pelik lah. Sifat lain satu. Yang ke-9, yang ke-10 sifat hayah, suku, sesar. Yang ke-11 dan yang ke-12 samak dan basar. Dia gegu sekali. Memang ada kitab yang seumpama tu. Orang yang disama saja. Dan dalil atas ada sifat samak. Satu, dia ini Allah tidak tuli. Itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Dalil makhluk. Mana? Jikalau. Ni huraian panjang sikit ni. Dia panggil apa? Dalil tafsili. Jikalau. Itu dalil tafsili fardu kifayah. Fardu ain dalil ijmali. Kamu berpegang Allah bersifat-sifat sama, Allah tidak tuli, berpegang dalil ada makhluk ini. Selesai fardu ain dipanggil dalil ijmali. Dalil ringkas. Kita jangan lupalah. Sifat 20 ni wajib mengetahui serta berpegang atas jalan tafsil. Satu perincian. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, tafsil, rinci satu. Tapi dalil ijmali sahaja, dalil ringkas sahaja. Fardu ain. Dalil tafsili panjang tu dalil fardu kifayah ni. Jikalau ni. Dalil fardu ainnya
Dalil ada sifat sama di zat Allah. Dalil Allah tidak tuli, ada makhluk ini. Habis. Kenapa? Jikalau itu fardu kifayah. Ada ni. Mana kamu berpegang Allah bersifat dengan sifat sama, berdalil kepada makhluk. Iyalah, ada makhluk. Kenapa kamu menjadikan makhluk dalil Allah bersifat-sifat sama? Oh, tak pandai nak hurah. Fardu ain sahaja, tak pandai fardu kifayah. Cukup je, pendek je. Ada makhluk ini. Apa pun soal kita macam tadilah. Apa kaitan sifat sama dengan Allah menjadikan makhluk? Banding tadi lah. Orang tuli molek-molek ada boleh buat kerja. Kenapa? Allah tulis tak lewat makhluk. Jadi orang tekan tanya kita mengiktiraf. Tak jawab. Mana apa tu? Kita jahil ilmu fardu kifayah. Tak berdosa lah. Dalil fardu ain, dalil ijmali sahaja. Dalil Allah bersifat-sifat sama, ada makhluk. Dalil Allah bersifat-sifat basar, ada makhluk. Dalil Allah bersifat-sifat kalam, ada makhluk. Kenapa? Kalam menjadi dalil Allah. Kenapa menjadikan ada makhluk dalil Allah bersifat-sifat kalam? Kalau bisu tak lewat makhluk ke? Tak pandai nak jawab. Mana apa tu? Jahil fardu kifayah. Janji ada dalil. Bukan turut orang. Kamu berpegang Allah bersifat-sifat sama. Kenapa? Apa dalil kamu berpegang? Di zat Allah ada sifat sama. Orang duduk ajar gitu belaka tu. Gok pakai ikut orang ramai lah. Kerana mesti orang ramah tu betul. Orang ikut orang ramah. Tak ada dalil sendiri. Itu hak. Dipanggil muqallid yang khilaf ulama' imannya sah ataupun tidak. Jadi jikalau ni fardu kifayah. Jikalau tidak ada sama pada Allah Ta'ala. Jikalau. Fardu takdir kan. Jikalau belaka. Dalil Allah bersifat wujud, ada makhluk ini. Jikalau Allah tiada. Dalil Allah bersifat kudrah, ada makhluk ini. Jikalau Allah tidak bersifat dengan sifat kudrah. Jikalau belaka. Dipanggil apa tu? Fardu takdir. Mana fardu takdir? Fardu takdir ni buat-buat lah. Itu fardu takdir. Kenapa nak fardu takdir benda dok-dok ni? Jikalau tidak ada sama pada Allah Ta'ala. Mai duk fardu takdir benda dok-dok ni. Quran pun fardu takdir juga. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Jikalau ada Tuhan yang lain, jikalau ada di bumi, langit dan bumi Tuhan yang lain, ada ke Tuhan yang lain? Memang tak ada. Lepas tu kenapa Allah jikalaukan benda yang tidak-tidak? Nak pergi nampak lah. Mustahil pun nak pergi nampak juga. Jikalau Allah tiada, we faham boleh. Tiada tu mustahil. Jikalau Allah lemah, nak faham boleh. Lemah tu mustahil. Jikalau Allah tidak ada sifat sama, mustahil we nampak. Jikalau ada di langit bumi Tuhan selain Allah, berbilang Tuhan mustahil. Mustahil pun biar nampak juga. Ni kaedah Al-Quran. Quran sebut dah, qul huwallahu ahad, keesaan. Wa ilahukum ilahun wahid, bermula Tuhan kamu Tuhan yang satu, sebut dah keesaan. Mari juga. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada langit bumi ni Tuhan selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Lepas tu nak kena hurah pula. Kenapa binasa langit dan bumi? Kalau ada Tuhan selain Allah, mana ada dua Tuhan? Kamu nak binasa? Binasalah kalau Tuhan ni begini, Tuhan ni begini. Apa kita fardu takdir begini-begini? Kalau kita fardu takdir dua Tuhan pakat. Pakat. Kerja sama molek. Satu benda pakat dua buat. Kenapa nak binasa?
Dan hidup pakak payah gitu, bagi kawasan. Satu Tuhan, langit. Satu Tuhan, bumi. Jangan duk kacau kawasan masing-masing. Kenapa tak binasa? Kena fikir kau akal pula. Sebab Quran hanya sebut, jikalau ada yang mukmin ni Tuhan selain Allah, binasa. Kalau kita nampak binasanya, kalau berkelahi. Orang ni buat, orang ni putus. Orang ni buat pula, orang ni putus. Hidup main buat putus lah jadinya. Jangan patut takdir gitu. Patut takdir boleh pakat lah. Di mana pula binasa? Patut takdir berbagi tepat lah. Di mana pula binasa? Tu balik pada akal. Quran pendek je. La fasadata, nescaya binasa langit dan bumi. Bahkan tak ada daripada awal lagi langit bumi kalau ada dua Tuhan. Tapi kenapa jikalau? Ni. Hak mustahil pun kena jikalau juga. Ni. Jikalau tidak ada sama pada Allah Ta'ala, nescaya adalah ia ya Allah tuli. Gitu dah lah. Kalau tidak ada sifat sama, tulilah. Dan jika ia ya Allah tuli, ni patut takdir belakang ni, nescaya adalah pada Allah Ta'ala satu penyakit. Padanya pada penyakit yang jadi kekurangan ia Allah. Dengan dia penyakit kekurangan lah. Tuli ni penyakit kan, kekurangan. Dan tiap-tiap yang ada penyakit itu tentu sekali digikut tu ni berkehendak dan berhajat pada menghilangkan. Biasalah penyakit ada ni, bila ada penyakit tentu sekali berkehendak dan berhajat kepada yang menghilangkan. Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu? Tentu tidak ada selain daripada Allah Ta'ala. Sebab tiada yang berkuasa melainkan Allah Ta'ala. Kalau Allah bersifat-sifat tuli itu satu penyakit. Penyakit itu satu kekurangan. Bila ada penyakit berkehendak kepada yang menghilangkan penyakit. Kena ada yang menghilangkan penyakit. Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu? Tentulah tidak ada. Tak ada selain Allah lah. Apa orang lain yang nak menghilangkan penyakit itu di zat Allah? Dan jika ia Allah menghilangkan penyakit itu dengan sendiri. Kalau Allah yang menghilangkan. Ni akal panjang jadi. Ni orang patut kipayah ni. Hak tadi kalau ada kalau tuli itu penyakit, kena ada yang menghilangkan. Siapa yang boleh menghilangkan penyakit? Tuli di zat Allah. Sebab yang berkuasa ialah Allah. Allah sendirilah yang menghilangkan. Dan jika ia Allah menghilangkan penyakit itu dengan sendiri, maka jadilah penyakit itu lebih kuat dan lebih kuasa daripada Tuhan. Jadi gitu pula dah. Allah yang menghilangkan penyakit tuli. Tapi maknanya sebelum Allah hilang penyakit tuli ni, di zat Allah ada penyakit tuli. Jadi makna penyakit tuli lebih kuat daripada Allah Ta'ala. Gitu deh. Mana kalau kita ni ada penyakit kecil mani kuat daripada kita lah. Macam mana? Kalau kita ada penyakit darah tinggi, jadi penyakit darah tinggi lebih kuat daripada kita. Lebih kuat lah, tak boleh lari dah kita ni. Tak kuat gitu. Dah lah kalau ada penyakit kecil mani, penyakit darah tinggi. Kalau kita kuat daripada penyakit ni, kita terajang lah dia. Biar lari daripada kita. Tengok. Ya ke tak? Kena penyakit kuat daripada kita lagi. Sebab apa? Sebab tak boleh lari dah dia ni. Jadi kita kena pikul dia sampai ke mati. Gitu. Kalau ada penyakit kuat daripada tuang dia. Tak ada orang sebut begitu tau. Kalau jumpa doktor lah, penyakit ni, awak ni lemah, penyakit awak kuat. Gitu tau. Macam COVID gitu tau. Rebah kena COVID. Siapa kuat? Virus ke kita kuat? Punyalah kena virus tu kok. Matilah.
reboh-reboh lah. Macam-macam mengedap. Kena buat kawalan seketat-ketatnya. Mana kuat situ? Penyakit kuat ke manusia kuat? Penyakitlah kuat. Ini cerita Zohir ni hak Tuhan belaka. Cerita hak Zohir ni. Jadi kalau ada penyakit tuli di zat Allah Ta'ala, maka jadilah penyakit itu lebih kuat dan lebih kuasa dari Tuhan. Sebab apa lebih kuat? Sebab tu dia boleh duduk di Tuhan. Dan iaitu penyakit itu lebih kuat dan lebih kuasa daripada Tuhan, mustahil. Kerana membawa kepada makhluk lebih kuasa daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala pula lemah. Jadi tuli itu makhluk dipanggil. Tuli itu dia panggil makhluk. Kalau makhluk maknanya tuli itu Allah buat. Jadi Allah buat dia tuli. Pelik juga ni mai akal ni. Taklah. Kalau lah tuli itu makhluk, mana Allah menjadikan tuli di zat Allah? Macam mana Allah menjadikan tuli di zat Allah? Sebab tuli ni benda mustahil. Kudrah tidak bertakluk pada perkara mustahil. Jadi payah sikit ni. Dia punya pusingan dia tu payah. Dan sekarang ni tuli itu makhluk. Jadi di sini kerana membawa pada makhluk. Makhluk tu tuli lah. Lebih kuasa daripada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala pula lemah. Jadi kalaulah tuli itu makhluk Allah, awal-awal tak boleh gida. Sebab Allah menjadikan ni kudrah. Sifat kudrah Allah tidak menjadikan perkara mustahil. Guna. Jadi panjang kok pusing ni. Dan Allah Ta'ala pula lemah. Maka jika Allah Ta'ala lemah, nasi tidak dapat sesuatu dari makhluk ini. Mana Allah tak boleh nak jadikan makhluk. Sebab Allah lemah. Sebab tuli lebih kuat daripada Allah Ta'ala. Dan iaitu tidak dapat sesuatu dari makhluk ini, batil, palsu, tak betul. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah, dengan pandangan mata. Dia biasa kita gini je. Dalil akal Allah bersifat dengan sifat sama. Allah tidak tuli. Jikalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak bersifat sama, berarti Allah bersifat tuli. Tuli ada sifat kekurangan bagi Allah. Bila Allah bersifat-sifat kekurangan, nescaya Allah tidak dapat menjadikan makhluk ini. Sebab Allah sendiri pun bersifat-sifat kekurangan. Makhluk ni sudah ada. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Makhluk ni ada. Dalil Allah Maha Suci bersifat kekurangan, termasuk sifat tuli. Ada makhluk ni dalil dia. Dia hanya pergi pada kalau Allah tidak bersifat-sifat sama, sebaliknya Allah bersifat-sifat tuli. Allah sifat kekurangan bagi Allah. Kalau Allah bersifat-sifat kekurangan, Allah tidak dapat menjadikan makhluk ini. Kerana di zat Allah ada sifat kekurangan, macam mana Allah menjadikan makhluk ini? Itu dalil panjang jugalah. Tapi taklah musim gini ni. Dalil pendeknya, dalil Allah bersifat dengan sifat sama, Allah tidak tuli, ada makhluk ini. Gitu je. Dalil dipanggil dalil ijmali. Dalil rekah. Ini dalil akal. Dalil akal. Maka kejaplah di hati kita bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan pendengar. Sifat pendengar juga dah. Pendengar ini sifat sama. Ianya Allah tidak tuli. Kejap pegangan. Itulah Allah bersifat sifat pendengar, sifat sama. Ianya Allah tidak tuli. Pengakuan yang sebenar, yang muwafaqah, yang bertepatan. Ia pengakuan yang sebenar dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, innallaha
Sami'un basir. Al-Mujadah ayat pertama, artinya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala yang mendengar lagi melihat. Mendengar lagi melihat. Macam hak terdahulunya, wa huwas sami'ul basir. Ianya yang Allah Ta'ala yang mendengar dan yang melihat. Tak ada dan. Di sini comel ni. Innallaha sami'un basir. Artinya bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala yang mendengar lagi melihat, lagi yang melihat. Sami itu khabar inna yang pertama, basir khabar yang kedua. Gitu jelah. Tak ada dan. Yang mendengar lagi melihat. Itu dalil ayat Quran Allah bersifat dengan sifat sama. Nak mudah ingatnya, wa huwas samiul basir. Nak comel laginya, ambil daripada awal sedikit. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Surah Syura ayat ke-11. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitsli syai'un dalil mukhalafah. Samiul basir dalil sama dan dalil bagi sifat basar. Dia mudahnya dalil Quran lah mudah sebenarnya. Dalil Quran lah mudah. Contoh saya sebut tadi itulah dalil Allah, dalil Rasul bersifat-sifat sidik itu. Dalil Quran mudah je. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan telah benar oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kan senang tu kan. Dalam akal ada mukjizat. Ada mukjizat pula jadinya. Tiba-tiba hak mukjizat tak tahu. Dalam akal tak tahu. Lepas tu dalam akal Allah bersifat-sifat amanah. Dia mudahnya dalam Quran je. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Mudah je. Taat kamu akan Allah dan taat oleh kamu akan Rasul. Allah perintah kita taat Rasul. So ikut Rasul, makna Rasul mesti amanah lah. Takkan Rasul khianat. Allah perintah kita taat ke Rasul. Rasul khianat. Allah perintah kita khianat ke? Pasti tidak. Allah tak perintah benda yang khianat. Jadi bila Allah perintah kita ikut Rasul, taat ke Rasul, tu dalil Rasul bersifat-sifat amanah. Ataupun ayat itulah hak baca sama tu. Uswatun hasanah tu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mudah je. Kena ingat ayat tu. Ada ingat ati Allah wa ati Rasul lah. Tu lagi lah mudah. Ya ayyuhallazina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum tu. Tu lagi mudah. Nak dalil Quran tu lah. Lagi pun bukan apa Quran, bukan apa satu surah, satu ayat pun tidak. Hafal sepenjuru ayat aja. Tu dah kata dia tu sebiang tu. Semua dalil Quran belaka. Tapi dia tu sebiang ni dalil sidik, amanah, tabligh satu ayat je. Satu ayat je. Dalil sidik, amanah, tabligh satu ayat je. Dia tu sebiang. Maknanya lebih mudah dengan dalil ayat Al-Quran. Ini dalil sama pasal wa huwas samiul basir. Dua sifat boleh. Lagi kat mana lagi? Tapi kita dah setakat dalil akal ada makhluk ini dah tak apa dah lah. Janji berdalil je. Janji berdalil. Dalil akal pun dalil akal lah. Hak dalam jadual, hak akidah 68. Jadual tu jadual hak akidah 68. Jadual hak Tauqi Syekh. Tauqi dia
yang disahkan oleh Tok Guru Haji Mat Syafi'i Losong. Tak ni. Tok Guru Haji Mat Syafi'i Losong tu mati belum dekar. 1946 ke 40 berapa gitu. Maknanya 40-an. Losong Haji Mat Syafi'i itulah. Losong Haji Mat Syafi'i itu situ pondok Losong. Pondok Haji Mat Syafi'i. Iaitu Haji Mat Syafi'i Losong ni dia meninggal tahun 40-an. Lambat lagi dengan merdeka dia meninggal. Tapi nama dia kekal. Meninggal tu sebelum merdeka. Mana kalau kita sebelum merdeka ni nama tak ada, belum merdeka. Maknanya Tok Guru ni meninggal, orang kita sekarang tak ada seorang lagi lahir. Bila kita gitulah, tak ada seorang lagi lahir. Tapi nama masyhur, jadi kenal juga walaupun lama pun. Jadi jadual tu disahkan oleh Tok Guru Haji Mat Syafi'i Losong lah. Dia jadual 68. Aqaid 68. Aqaid 68. Tapi jadual walaupun rekah-rekah semuanya dalil ayat Al-Quran. Dari wujud sampai ke kalam dalil ayat Al-Quran. Tak pakai dalil akal. Mungkin bakal dia nak dalil akal panjang ke macam mana. Akhirnya mudah pakai ayat Quran. Ayat Quran pula sepotong-sepotong je. Bukan satu ayat. Sepotong-sepotong je. Kalau dalil kidam bakar Allah huwal awwalu wal akhiru. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Itulah. Wal awwalu kidam. Wal akhiru bakar. Dan apa lagi? Macam wawas sami'ul basir ni lah. Samuk pun iyalah. Basar pun iya dah. Kalau ambil awal tadi pula. Laisa kami syai'un wa sami'ul basir. Dari mukhalafah. Dari sama. Dari basar. Lagi mana lagi? Tapi kukuk mana pun. Dari akal kita semata-mata. Memada. Memanglah memada. Tak kena buat susu molek tu. Waktu ngapa. Saat ni Sidik Amanah Tabligh ambil ayat Quran dalam kitab Idatul Sibiang. Saya jarang apa tu, saya biasa hak ni je. Dari Sidik tadi wasadaqallahu wa rasuluh. Dari amanah senang je. Ati Allah wa ati Rasul. Dari tabligh ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampailah kamu akan beri wahyukan pada engkau. Diturunkan kepada engkau. Itu dalil tabligh Al-Quran. Tak apa ayat lain-lain jadinya. Jadual tu boleh katakan orang kita ni ada jadual tu tau. Ke lama dah duk sebut. Orang baru-baru kita tak ada tau. Ada tau. Ada. Oh, tak ada. Tu, syekh-syekh di belakang. Ini syekh belakang. Tak nampak sini belah tiang. Syekh belah tiang. Tu belah tiang belakang. Jumpa tak syekh lah. Janji dengan syekh, ngurupang bawa ke. Dah comel jadual tu kertas pun molek. Boleh buat frame je, buat frame. Saya jadual tu tak tahu lagi. Tapi saya tengok mula-mula di Teluk Menari. Saya ingat lagi. Saya mengajar Teluk Menari dahulu. Pergi rumah orang tahlil. Pergi tahlil rumah orang. Jadi tahlil rumah orang tu dia buat frame. Ingat tu? Kata comel dia buat panuh. Dia buat panuh. Sifat istighnaq hak mana, sifat iftikar hak mana, nafsiyah hak mana, salbiyah, ma'ani maknawiyah hak mana. Dia pecah dia ada panah. Tapi susunan tu comel, mudah kita nak ingatlah. Dia panah tu. Saya tengok masa tahlil tu. Lama dah cerita ni. Tak tahu lagi jadual tu daripada mana, cuma tengok di Teluk Menari. Lepas mengajar maghrib kita tahlil, tengok kata molek kata jadual ni. Tapi kalau kira dah orang ikut kelas ni ambil jadual tu. Tanya Cik Syekh lah. Cik Syekh banyak mana? Puh. Dah orang ikut live FB kan. Kalau kita cakap gini ada live FB.
So Syekh tengok live FB tu. Ada lah tu. Orang ni nak. Biasa ada lah. Biasa gitu. Kalau kita cerita, ada lah dalam FB tu orang nak. Jadi kadang-kadang orang beli bukan satu. Beli 5, 10. Dia nak bagi tu. Nak bagi ada anak beranak dia. Tapi kena belajar. Kalau tak belajar, orang panggil apa? Tikuh tengok ke apa? Apa tu? Hak tengok saja tu panggil apa? Bukan tikuh tengok. Tikuh tengok besi. Gitu. Dak kita tengok tapi kita tak faham. Panggil apa? Ke bukan tikuh ke apa? Hak tengok benda tak faham tu. Tikuh tengok besi, gitu. Tak faham makna tikuh tengok besi. Dah bukan. Betul saya sebut tadi tu kan dia ada panah. Kok mana pun kena belajar. Kena belajar. Itu sebagai panduan mudah kita. Kalau tak belajar, tak tahu apa dah dia panah situ, panah sini, panah gitu. Susah comel. Tapi kena belajar. Cuma nak memudahkan kita nak mengulang kaji. Nak mengulang kaji, mudah nak ulang kaji. Mana istighna, mana iftikar. Dia mudah je. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Dia turutan, mudah je. Pada nafsiyah, wujud. Salbiyah, qidam sampai wahdaniyah. Ma'ani, kudrah sampai ke kalam. Maknawiyah, kaunuhu, qadir sampai kaun mutakalimah. Mudah je lah. Tapi, istighna, iftikar, dia sudah bercerai-cerai. Dia panah lain jadi. Itu lain. Tapi jadi 68 tu dibilang belaka Beriman dengan malaikat, satu akidah. Mustahil tidak ada malaikat, satu akidah. Beriman dengan kitab, satu akidah. Mustahil, mana gitulah ayat dia nya. Jadi 68. Jadi 68 jadinya. Jadi hok tulis je mana dia pecah jadi nampak. Tapi hakikat 68 tu terkan di bawah dua kalimah syahadah juga. Kerana baru kalimah syahadah. Biar terbuka sikit lah. Nak molek tu. Cuma cari sungguh. Ni royak je. Bukan ada share pun. Royak je. Bukan. Comel-comel. Mudah-mudah. Mana kita buat frame molek. Setengah orang dia beli. Gulung gitu. Dia gulung gitu. Dia tak buka-buka pun. Dah jadi. Mana frame molek. Boleh letak tengok. Boleh ngapa. Ngapa dalil dia. Tapi dalil dalam tu dia tak ramai macam saya sebut tadi tu. Dalil bakok dia ambil ayat lain. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi dia dah ambil wal awwalu wal akhir, dia ambil sekali. Dia ambil ayat lain-lain. Jadi dalil kidah wal awwalu wal akhiru. Dari bakok diambil yang lain. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tu. Padahal mana pun nak bagi banyak ayat Quran lah. Kita ni istighna iftikar lepas tak lagi. Makna ni hak nafsiyah salbiyah tu jelah. Istighna iftikar. Pecahan-pecahan dia. Itu cuma penambahan, bukan fardu ain itulah. Kita tak reti pun tak berdosa tu. Tapi penambahan tu penting. Sebab dia akan menambahkan lagi kejap kita pemahaman satu-satu sifat. Bila bicara bab istighna, bila bicara bab iftikar, pergi pada wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, pergi pada iftikar. Kemah dibahas situ tu. Untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai permulaan agama tu. Lepas tu dalam kitab macam dalam kitab Bidatul Hidayah, pecahan-pecahan tu untuk menambahkan pengetahuan, untuk melebihkan lebih kejap lagi kitanya hak berkaitan dengan bab pegangan. Walaupun fardu kifayah, tapi molek lah. Ada ni. Ini dah kitab ni ada belakang, nanti dia akan ceritalah. Istighna itu kok dia akan cerita. Dia kita ni kata fardu kifayah, jadi macam awak tak berapa sungguh dah. Dah fardu kifayah. Sebab istighna iftikar tu memang pegangan kita. Walaupun kita tak nak sebut pun. Adapun nafsiyah salbiyah tu bukan pegangan tu. Waktu cuma nak faham. Ini satu-satu sifat tu sifat yang macam mana tu je. Tapi istighna iftikar tu penting.
Iftikar tu penting. Wahdaniyah, iftikar. Qudrah iradah, iftikar. Qada qadar tu iftikar. Itu sifat, itu dia panggil sifat ketuhanan. Iftikar. Makhluk berkehendak pada Allah sebab wahdaniyah pada perbuatan, sebab qudrah, sebab iradah, sebab ilmu. Qada qadar. Kalau tidak berpegang qada qadar, tidak berpegang. Ini sifat iftikar makhluk kepada Allah, sifat ketuhanan tu. Kalau tidak berpegang akan sifat akan qada dan qadar. Kenapa ni? Tak ada permulaan agama mengenal Allah Rasul yang bersifat dengan istinad dan iftikar. Tambah pula kalau dalam mata Ibrahim diperinci pula iftikar tu sendiri. Iftikar tu umum, takluk, qudrah, iradah, ilmu. Hak Tuhan belaka. Qada-qadar itulah. Itu maksudnya sifat iftikar ilaih. Berkendak oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jadual tu jumpa dengan Syekh lah. Tanya molek. Syekh biasanya kalau siang hari Sulaiman. Biasanya kalau siang hari. Kalau maghrib tak tahulah mana mudah. Kalau saya Syekh kalau biasa siang hari di Sulaiman. Sulaiman tu boleh janjilah. Nak berapa-berapa boleh janji. Hak malam ni boleh je. Ada apa pun. Tak bukan kita belajar pegangan tak masalah dah kalau kita faham betul-betul. Tapi biarlah kita boleh berbicara. Mana boleh ajar. Boleh ajar anak cucu kita lah. Kan anak cucu kita tak minat. Bukan masalah anak cucu tak minat. Cucu tak minat dah kitanya. Dia main telefon dia dah. Cucu pun tak minat tu nak cakap isteri nak iftikar pula. Lari cucu. Cucu tak minat dah ketuk. Dia nak main ke telefon dia. Cucu nak cerita isteri nak iftikar. Akak punggung lah. Dah kita belajar 40 lama dah kadang-kadang kita ni. Daripada muda dah kadang. Hak baru tu baguslah. Hak lama-lama dah. Tapi kita orang tua ni, Ustaz saya belajar lama dah. Tapi setakat saya je dia kata. Setakat saya gitu je. Lepas tu anak cucu. Gitulah kemampuan dia. Kemampuan dia. Setakat saya je. Belajar dia muda dia kata. Kitab 40 ni hak jenis belajarlah, jenis hak dok tu dok lah. Hak ramanya hak dok lah, hak ramanya baru belajar. Tapi belajar ni biar kita mutanaah lah. Kalau macam jadual tadi kita boleh tengok, tak payah buka kitab. Mana hafal. Hak dalil-dalil Quran sifat Allah hafal. Biar bukan dalil akal. Dan akal simple. Wujud sampai ke kalam ada makhluk ini, itu dalil akal. Wujud kidam bakok sampai ke samak basah kalam dalil ada makhluk ini, itu je. Walaupun dari segi sudut yang berbeza lah. Dari segi huraian yang berbeza. Tapi ijma'nya rekahnya ada makhluk ini. Sebab itu semua sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat kesempurnaan. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Dalil ada makhluk ini. Kita berpegang Maha Suci Allah bersifat kekurangan. Ada makhluk ini. Maha Suci Allah daripada tuli, daripada buta, daripada pekak. Maha Suci Allah. Dalilnya ada makhluk ini. Itu je lah. Kan kita ijma' tu kan. Kita berpegang Allah bersifat-sifat kesempurnaan. Qudrah iradah sifat kesempurnaan lah sampai ke kalam. Dalil apa? Dalil ada makhluk ini. Jadi sifat 20 pun dalil ada makhluk ini. Hak sama je. Hak rekah, hak dalil ijmali, hak fardu ain. Uraian sifat yang kedua basar. Artinya pelihat. Sama pendengar. Basar pelihat. Kalau kita bahasa Melayu apa? Pelihat. Tak ada dah. Pendengar bahasa Melayu kita sidang pendengar. Kalau pelihat ada bahasa Malaysia. Pelihat. Tak ada asal dah. Perkata. Oh, lagi tak ada. Perkuasa pun tak ada dah. Ini hak terjemahan dimulai oleh pada Baqarah untuk membezakan sifat dengan ta'alluq sifat.
Basar pelihat, takluknya melihat akan sekalian perkara yang ada. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.